New Balance SC Elite versi keempat dikatakan kasut flagship marathon racing shoes dari New Balance yang paling terbaik pernah dihasilkan oleh New Balance. Agak lambat sikit saya review kasut ini, tetapi adakah benar-benar ia yang terbaik pernah dihasilkan? Nak tahu jawapannya? Jom kita sama-sama review kasut running New Balance SC Elite versi 4. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Arumi Channel. Woohoo! Kembali dari Tokyo Marathon 2024. Ini adalah on point running shoe review saya yang pertama, dan kasut running yang menjadi pilihan saya kali ini adalah New Balance SC Elite V4 dari New Balance Malaysia. Yes. Agak terlalu rindu saya sebenarnya, dan ramai yang tanya saya, bila bro Arumi nak review kasut running asyik vlog. Akhirnya inilah segmen yang paling diminati bukan oleh saya, oleh semua penonton-penonton on point running shoe review. Dan kasut ini sangat special sebenarnya. Kasut ini sebenarnya dah 2 bulan launching dan saya baru ada kesempatan nak review kasut ni. Kasut flagship yang paling top super shoe marathon racing shoes dari New Balance Malaysia, iaitu New Balance SC Elite V4. Yang ini V3, yang ini V4. Kasut ini dikatakan tagline dia fast, fun, flexible footwear. Dan dari segi saya punya first impression bila dia buat teaser dekat running shoe event dekat US dalam bulan 12 tu, saya dah meleleh, Halio mercik, tengok bila lah Arumi nak dapat review, dan akhirnya saya dapat review. Tetapi adakah kasut New Balance V4 ni seperti kelihatan luarannya begitu mengkagumkan, begitu menggiurkan dan begitu cun? Adakah fungsional juga atau sekadar luaran saja? Anda kena tontonlah sampai habis. Tetapi bak kata sahabat saya dekat bagi Chan balik ke mentakam, don't wait long. Siapa-siapa yang belum subscribe. Yes and thank you. Yeah. Seperti biasa, ni part yang wajib. Disclaimer untuk review saya. Kasut ini diberi oleh New Balance Malaysia kepada saya. Saya tak perlu keluar duit untuk membelinya, dan New Balance Malaysia telah lama memberi saya peluang untuk review kasut-kasutnya. Dan New Balance Malaysia tak suruh saya buat marketing, nak kata kasut ni bagus ke, buat skrip ke, macam mana dan sebagainya. Ini adalah review fair, konstruktif dan on point dari saya. Dan yang paling penting, anda di luar sana yang menonton ni menjadi orang yang pertama yang dapat menonton review ini. Bukan New Balance Malaysia, bukan New Balance Singapore, bukan New Balance Colombia, bukan New Balance Bolivia atau New Balance Mongolia. Okey, sebagaimana anda sedia maklum, saya dah beritahu banyak kali, setiap kali saya review New Balance ni adalah kasut-kasut brand yang running yang sangat baik, pure brand running shoes. Dan salah satu kelebihan New Balance ni adalah dari segi comfort dan dari segi protection. Comfort tu sebenarnya dari segi sizing, dia ada wide, ada normal, ada 2E, ada 4E. Sebab tu New Balance antara kasut-kasut yang sangat-sangat saya minat dan sangat-sangat selesa. Bukan saja kasut running, tapi kasut-kasut lifestyle. Pergi quick spec dia, kasut ini adalah marathon racing shoes, didesain untuk racing marathon. Dan kasut ini berat dia, untuk kaki saya 29 cm, 269 gram. Okay, yang ini 245 gram. Dia naik dalam 15 gram. Tapi dari segi overall, dari segi berat, still antara yang ringan lah untuk marathon racing shoes. Dan pada saya, berat tu mungkin kita boleh justify. Anda kena tonton sampai habis. Dan step height dia, step height halal. Untuk siapa-siapa yang nak podium IAF punya event, 40mm, drop 4mm, di mana saya suka drop yang bawah 6mm. Sebab dia punya underfoot feeling dia, forefoot dia, cushion dia still banyak. Dah lah dia tinggi, kemudian drop dia sikit. Dan dia tak seperti marathon racing shoes lain yang terlalu agresif. Dia nampak lebih menyeluruh dan sesuai untuk kebanyakan kaki lah. Harga dia lebih kurang harga yang lama ni. Standard kasut-kasut marathon super shoes kat market, 999 retail. Macam mana anda nak beli?
anda boleh terus ke New Balance website, official website, atau pergi ke outlet New Balance yang ada di seluruh Malaysia. Link nanti saya taruh kat bawah ni. Jangan tanya saya, Bang Rumi, New Balance ni size 6 ada tak? Saya tak kerja dengan New Balance, okey? Dari segi kelebaran dia, untuk forefoot 11 cm, untuk bahagian heel dia 8.8 pada saya, anything lebih 10.5 cukup lebar, cukup selesa. Dan dari segi fitting, untuk kaki saya 29 cm, saya pakai true to size. Tak ada masalah langsung, nak sarung pun senang, nak fitting senang. Bila saya pakai memang snug fit cantik, memang selesa, toe box sangat selesa, dan di midfoot dia snug memang bak kata orang Rembau, amazing. Segi luaran anda tengok dia bagi saya colorway yang putih, kemudian dia ada banyak elemen-elemen fluorescent kuning, fluorescent hijau kat sini. Kalau anda tengok terus kita pergi kepada lacing yang paling saya tengok awal-awal lagi masa dia buat teaser tu, saya dah happy sangat. Lacing dia dah improve banyak. Sebab apa? Dia dah buat eyelet. Eyelet dia bukan biasa-biasa punya eyelet. Kita nampak ada elemen macam TPU kat sini, di depan dan di belakang. Kemudian dia punya lubang untuk lacing dia, untuk eyelet sangat-sangat menarik. Dan dah ada lubang kita sebut untuk eyelet. Yang mana yang kat sini, yang ni yang terkantoi dulu ni anda tak boleh buat warna snot, anda tak boleh nak ikat, nak snap. Anda bergantung sepenuhnya pada grip elastik dekat dia punya tang yang tak ada tang sebenarnya, macam fully corseted pun ada. Okey, kemudian tali dia pun memang saya ingat lebih kurang sama je. Panjang cukup, elastik cukup, cuma kurang dia punya texture pada saya tak berapa ketara sebab dia punya physical, dia punya texture je sangat menepati lah untuk racing yang kasut-kasut racing shoes. Kemudian dari segi tang dia, lidah dia, yang ni nampak macam biasa saja. Okey, sebab dia tak pernah buat, dia perforated, material dia cantik, memang nampak premium, tetapi dia semi. Saya rasa semi. Dia punya tang dia terus panjang sampai ke bawah ni. So bermakna anda kena setting betul-betul, snapkan dekat anda punya midfoot case tu nanti supaya anda dapat fitting yang cantik lah. Okay. Kemudian dia punya lockdown dia, yang ni nampak macam tak ada padding langsung, kurang lah padding. Dia macam terlalu traditional, terlalu konvensional. Jadi saya agak risau, tapi bila pakai saya rasa macam perlu ada sedikit lah, sepatutnya kena ada sedikit padding kat sini supaya dia punya lock lebih cantik. Sebenarnya bila pakai tu dah okey, tapi kalau ada lebih better sebenarnya. So tak berapa ketara. So ni macam nampak biasa sangat. Kemudian elemen baldu kat sini, suede kat sini ni, yang ni yang patutnya tak ada ni. Sebab anda tengok color putih macam ni, tengok dia dah berlapuk. Walaupun saya jenis jaga kasut, dia nampak berlapuk. Jenis ni suede ni patutnya dia dah boleh improve lah. Cari yang jenis canvas ke atau jenis fabric ke yang lebih high quality. Apa dia, single layer synthetic mesh, yang ni nampak premium lah. Yang ni nampak premium, breathable. Kemudian dekat midfoot dia macam ada structure kat dalam ni, yang kalau orange ni macam TPU ni sambung dengan eyelet dia. Kemudian logo New Balance dia buat macam abstract ada nilai estetika sikit, orange dengan hitam kepudaran. Dekat sini dia tulis SC Elite. Dan saya tengok dari segi support kat sini quite supportive dan ada sedikit elemen-elemen stability lah. Kemudian dia ada yang baru, dia kata Phantom Fit. Phantom Fit ni sebenarnya yang ni dia punya upper mesh single layer, tetapi dia nak lock dekat midfoot ni supaya nampak yang dalam yang orange tu lah yang saya katakan tadi. Lain-lain pada saya apa dia sangat menarik, kecuali bahagian heel dengan dia punya tang tadilah paling menarik. Seterusnya kita pergi pada midsole. Saya antara sebab saya suka SC Elite V3 ni dia punya midsole midsole dia fuel cell ni sebenarnya dia bukan fully PIBA rupanya, okey, atau P-Bags, tapi carbon plate dia sangat-sangat menarik. Tetapi yang ini dia dah upgrade. Yang ni dia bagi PIBA TPU base, tapi ni fully PIBA, double layer, tengah-tengah ada carbon plate. Kata new formulated ni lebih ringan, lebih propulsif, lebih energy return, tetapi dia lembut sedikit. Yang ni terlalu lembut, ada rasa lembut, ini dia stiff sikit. Kemudian dia punya midsole ni lagi satu sayang, memang menarik sangat. Dia punya geometri dia memang dah berlainan, nampak terlalu berlainan. Okay, dia punya geometri dia kalau anda tengok, dia ada macam bukan aerodinamik, tetapi dia bagi macam bentuk dimensi dia yang saya nampak sangat-sangat menarik. Ada elemen-elemen 3D sikit kat sini. Dia tulis fuel cell kat sini. Elemen ni kalau anda tengok, dia nak bagi energy return tinggi dan dalam masa sama stability. Bila nak stability kita buat twist test lah. Okay, yep. Dia still boleh lenggok macam ni, tapi agak stiff. Bermakna bahagian belakang ni still boleh bengkok, tapi depan ni memang nampak stable lah. Okay, itu dia punya ciri-ciri. Dia punya ini menarik. Saya memang sangat suka. Kemudian kalau ada tengok, dia punya cover plate tu dia dah improve banyak. Improve tu maksud dia tipiskan lagi supaya lebih ringan, tetapi untuk maintain dia punya stiffness dia punya propulsive tu dia buat macam ripple. Ripple ni macam dia berlongkang-longkang tau. Okay, anda tengok cross section kalau ada gambar saya sempat share. So dia nak bagi ringan sikit, tapi maintain dia punya energy return dan sangat menarik. Okay, kita buat blend test.
Oh tu. Dia boleh bagi 8 lah. Dia punya stiffness dia. Dan kita buat durimeter test. Kita buat yang bahagian bawah dulu lah. Wow. 20.5. 22. Atas 22. Maknanya lebih kurang sama lah. Atas bawah lebih kurang sama. Dia kalau awal 20-an tu, dia still kategori yang lembut tetapi yang ke arah stiff. Bermakna memang experience running yang sangat-sangat indah lah kalau anda betul-betul lari, memang betul-betul untuk performance kan kasut ni kan. Dari segi outsole dia, anda tengok saya dah pakai banyak kali sebenarnya. Dia bagi outsole rubber thin layer, lightweight rubber dia bagi, dia menutupi hampir keseluruhan forefoot. Tapi kat sini dia expose foam dia untuk fuel cell tu, anda rasa dia punya ni kemudian dia cover dekat bahagian heel ni lah. Dia punya menarik dia buat dia punya cut out mid foot cut out. Dia buat longkang kat sini macam biasa. Tujuan dia untuk weight reduction. Dalam masa sama dia akan menambahkan bila propulsif, bila dia tekan, kita bagi tenaga, dia nak patah balik tu, impact dia lebih ketara. Tu idea dia buat longkang ni. Cut out lah dia panggil longkang ni. Supaya reason dia macam saya katakan tadi, dia punya carbon plate tu bila dia dah landing, dia nak pop up tu, snappy feeling tu lagi menarik lah. Okay, memang menarik lah. Dari segi test run kasut ni sebenarnya saya dah long run 25 km tu. Tapi saya punya long run ni moderate lah. Bukan laju, memang 80%, 90% easy lah saya punya long run. Tapi saya dah try buat speed work. Dia punya R&D test pun memang menunjukkan efisiensi dia lebih tinggi. Saya suka sangat smooth riding tu. Pertama, dia punya landing, walaupun anda ada kelongkang sikit, ke laut sikit, dia punya landing sangat-sangat stabil. Sangat-sangat enjoy, sangat-sangat smooth riding. Transition dia dan snappy dia rasa sebab dia dah improve dekat carbon plate tu. Dan banding yang ni B3 dengan B4, saya rasa macam ni ada lembut sikit, yang ni ada stiffer sikit. Macam saya katakan tadi, dia ada stiffer sikit. Just nak pastikan dia punya durometer berapa kat sini sebab geometri dia pun lain. Dia lebih lembut, 21 hingga 22 hardness dia. Lembut sikit lah. 21. Pada saya ini adalah satu betul-betul benar-benar kasut performance lah. Performance untuk 21 km. Kalau 10 km pun boleh, tapi 21 km ke full marathon. Dan kasut ini untuk siapa sebenarnya? Kalau saya diberi pilihan, sebab saya punya marathon tak berapa laju. Macam rugilah kalau saya pakai kasut ni, tapi dia pakai kasut ni. Sebab dalam waktu-waktu tertentu dia boleh membantulah. Sebab saya pun lari terlalu lama. Saya nak recommend pada siapa-siapa yang marathon at least 4 jam setengah ke bawah lah. Kalau marathon so anda boleh calculate lah kalau anda nak lari marathon berapa jam. Sebab dia memang akan membantu anda punya performance. Dia punya propulsive effect, dia punya stability dan keselesaan pakai. Dan dari segi V3, siapa-siapa yang minat New Balance, V3 anda tentu akan suka gila ni. Dia banyak gila improve pada V3 ke V4 dan itulah strategi New Balance. Setiap kali keluar, dia tak facelift tapi dia terus revamp. Dan apa yang saya suka, of course saya suka keselesaan dia. Saya suka design dia, saya suka midsole dia dengan carbon plate yang baru ni, memang saya enjoy sangat. Cuma yang saya tak suka seperti saya katakan tadi, dia punya tang ni agak kurang sikit. Kemudian dia punya counter tak ada masalah. Heel collar kurang padding kat situ. Dan elemen suede ni kurang sesuai lah kalau siapa yang mementingkan rupa bentuk dan kebersihan. So overall, saya memang salut, saya respect New Balance. Ini adalah sesuatu teknologi innovation yang sangat baru. Dan siapa peminat New Balance, anda boleh try kasut ni, anda boleh beli kasut ni. Dan siapa-siapa yang nak improve performance. Tetapi dari segi harga RM999, saya tak nak terlalu fokus kat situ. Sebab New Balance ni dia ada peminat tertentu Dan memang majoriti kasut-kasut super shoes, harga dia lebih kurang macam tu je. Tak boleh saya tak boleh komen banyak sangat. Dan kasut ini sama ada dia on point of course lah. New Balance SC Elite V4 ini adalah kasut running marathon shoe yang sangat on point. Yes sir. Terima kasih kepada anda kalau sudah tonton sampai habis. Dan kasut ini akan menjadi dalam rotation saya walaupun saya dah tak ada race major. Maybe kalau saya run 10 kilo, ini akan menjadi pilihan saya. Of course dia akan membantu kalau anda nak lari tempo yang smooth transition dan agak hard sikit. Kalau anda suka video ini, tekan butang komen. Apa pula komen anda dengan kasut ni? Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bagikan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalam. Yo, what's going on?